Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada waktu ini dalam perbincangan kita terhadap kitab Talbis Iblis yang dibawakan khas oleh Bakit Helwa, Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, hal ehwal wanita dia, yang mana telah kita baca beberapa siri dan telah kita bincangkan maksud dan tujuan kita dalam membaca kitab ini. Tidak lain dan tidak bukan, kitab ini ditulis untuk mengajarkan kita macam mana memahami tipu daya iblis. Dan iblis menipu daya ni untuk menyesatkan manusia. Justru apa yang kita baca ialah sudut-sudut kesesatan yang diajar oleh iblis, dalam masa yang sama dikelabui pandangan orang-orang yang mengamalkan, sehingga nampak pada mereka seakan-akan dia adalah ibadat atau kebaikan. Jadi bahasa mudah, talbis iblis adalah kesesatan yang dipakaikan dengan jubah kebaikan. Okey, talbis iblis ni bahasa mudahnya ialah kesesatan yang dibungkus dengan balutan kebaikan. Nampak baik tapi sebenarnya tidak. Jadi tugas iblis ni dia menipu orang, tipu manusia supaya meninggalkan agama Allah ataupun memilih jalan kesesatan. Jalan kesesatan ni bila kita nak tahu, mudah je. Apa-apa yang menyimpang atau bercanggah dengan petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bercanggah dengan petunjuk Quran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jelas kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan keduanya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi kesesatan ini adalah apa yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa yang ada, fatwa-fatwa ni akan kata perkara ini kesesatannya berdasarkan begini kerana dia menyanggahi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkara ini boleh diamalkan selama dia tidak bercanggah dengan Quran dan juga As-Sunnah. Maka kita faham sifat bercanggah dengan Quran dan Sunnah ni adalah sesat. Jadi sebab itu kita nak tahu sesuatu amalan tu sesat ataupun tidak, kita lihat penyimpangan dia terhadap Quran dan Sunnah. Sehingga walaupun dipakaikan dengan pakaian kecantikan, pakaian kebaikan, pakaian ibadat, bila kita dapati dia bercanggah dengan Quran dan juga Sunnah, maka kita akan katakan perkara itu termasuk dari kesesatan. Sama ada kesesatan itu bersifat kesesatan yang menyebabkan amalan tersebut tertolak, ataupun kesesatan yang boleh mengeluarkan seorang itu daripada agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perkara-perkara begini kita kena hati-hatilah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman kita. Baik. Jadi dalam masa yang sama kita perlu menilai neraca tu, kita kena faham apa yang Quran kata, apa yang hadis kata sebelum kita bandingkan dengan perkara sesuatu. Ataupun sebaliknya, kalau kita dapat sesuatu amal ibadat ataupun contoh yang orang ajarkan kepada kita, maka buatlah rujukan silang, cross check. Apakah perkara ni ada dalam Quran ataupun perkara ni ada dalam hadis, ataupun sudah ada ijma' padanya, ataupun diqiyaskan dengan qiyas yang benar. Sebab kadang-kadang qiyas pun ada orang yang guna qiyas tapi secara tidak benar. Yang tu perbahasan panjang lah. Okey. Baik, memahami konsep tu kita sambung baca buku kita ni. Okey, boleh? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, jom kita sambung baca buku kita. Hari ini kita nak baca ulang kaji sikit sebelum daripada kita sambung, iaitulah talbis iblis terhadap mereka. Mereka ni siapa? Golongan sufi. Golongan sufi ni siapa? Orang yang rajin ibadat, tapi ibadat mereka suka ikut-ikutan. Dan ibadat mereka kerana rasa. Ibadat mereka kerana perasaan zub yang ada dalam diri mereka. Dan mereka menyandarkan diri mereka kepada biasanya para ahli-ahli sufi yang sebelum daripada mereka. Baik, jadi kebanyakan ataupun sebahagian, tidak kebanyakan, sebahagian daripada mereka tidak tahu sumber ambilan ilmu agama, sehingga akhirnya mereka terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Okey, penulis berkata, Ibnul Jauzi lah, sebelumnya kami kemukakan talbis iblis terhadap ahli ibadah terkait salat. Dengan talbis itu pula iblis mengelabui para sufi, bahkan dengan tipu daya yang lebih hebat lagi. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyebutkan bahawa salah satu kebiasaan yang hanya dilakukan oleh para sufi, hanya sufi je buat, dan atas kebiasaan ini mereka dinisbahkan, iaitu kebiasaan dalam mengerjakan salat 2 rakaat seusai, yakni selesai mengenakan pakaian bertampal dan juga bertaubat. Dia pakai pakaian bertampal ni, compang-camping. Bila dia pakai pakaian dia salat 2 rakaat. Salat kerana memakai pakaian bertampal, dan juga bertaubat kerana setelah daripada pakai pakaian bertampal. Lalu mereka hanya orang sufi buat gitu, pakai pakaian bertampal, solat 2 rakaat kerana memakai pakaian bertampal. Mereka menguatkan kebiasaan tersebut dengan dasar hadis Thumamah bin Uthal bahawa Nabi SAW memerintahkannya mandi saat masuk Islam. Penulis berkata betapa buruknya ketika orang bodoh berkecimpung pada sesuatu yang bukan bidang studinya, bukan bidang pengajiannya. Pasalnya waktu itu Thumamah adalah seorang yang kafir yang baru masuk Islam. Adapun jika seorang kafir masuk Islam, yang diwajibkan adalah mandi. Demikian itu menurut pendapat sekelompok fuqaha, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ambil hukum orang kafir masuk Islam kena mandi, fuqaha kata macam tu. Tapi dia ambil pakai baju bertampal, solat 2 rakaat. Kan tak tally tu, tak masuk. Ni mandi, ni solat. Ehwal solat 2 rakaat, tidak seorang pun ulama yang memerintahkan hal itu bagi orang yang baru masuk Islam. Di dalam hadis Thumamah sendiri tidak disebutkan kata salat 2 rakaat, sehingga sufi tidak boleh mengkiaskan hal tersebut kepada kebiasaan menyimpang ini. Kebiasaan yang mereka praktikkan itu tidak lain merupakan bid'ah yang mereka yakini sebagai sunnah. Jadi mereka buat ni anggap sunat. Kalau kita pakai baju bertampal, kita salat 2 rakaat, dianggap sunnah. Tapi sebenarnya perkara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat baginda. Yang ada kalau baru masuk Islam mandi. Tak ada orang pakai baju kena salat 2 rakaat bertampal, tak ada.
Salah satu perkara terburuk adalah pernyataan bahawa para sufi mempunyai sunnah tersendiri atau kekhususan sendiri. Dia berjawab, memang tak ada pada puak-puak kamu, ahli syariat tak ada. Yang ni hanya sunat di sisi para ulama sufi, para ahli sufi saja sunat di sisi ahli sufi. Dia kata ini khusus untuk ahli sufi. Sebenarnya ini perkara yang sangat buruk ketika mana mereka menganggap adanya amalan-amalan dalam Islam yang khusus untuk mereka sahaja yang tidak ada pada orang lain. Sebab apabila sunnah itu dikaitkan dengan syariat, maka bererti seluruh kaum muslimin memiliki kedudukan yang sama dalam pemilikan sunnah yang dimaksudkan. Kalau betul-betul sunnah, secara seluruh umat Islam boleh buat. Tak ada kata ni sunnah untuk orang yang sufi sahaja. Tak ada istilah yang macam tu. Dalam agama ni, kalau betul benda tu datang daripada Nabi SAW, maka dia adalah untuk seluruh umat Nabi. Jangan kata ni ibadat ni untuk orang tertentu sahaja dalam agama. Tak ada istilah begitu dalam agama. Agama ni kalau Nabi SAW ajar, maka dia adalah untuk sekalian umat. Tak ada kata awak tak boleh amal benda ni sebab awak tak sampai lagi level dia. Tak. Kalau benda tu Nabi ajar, siapa pun mampu dan siapa pun boleh amalkan. Maka satu perkara yang buruk di saat mereka menganggap sunnah tertentu ni hanya untuk kelompok tertentu. Tak boleh. Okey, kena hati-hati tu. Lantas apa maksud para sufi mempunyai sunnah sendiri meskipun ia hanya berdasar kepada pendapat peribadi? Jawapannya, mereka mempunyai sunnah-sunnah tersendiri itu kerana memang semua ini sengaja dikarang demi kepuasan batin. Jadi sebenarnya sunnah sendiri itu kerana mereka sahaja buat. Asalnya tak ada. Mereka yang karang sendiri, buat sendiri, menisbahkan sendiri kepada diri mereka dan ajaran mereka sehingga dia rasa ini untuk kita sahaja, bukan untuk orang lain. Jadi kita hati-hatilah kalau ada orang ajar ni untuk pokok kita saja. Sesungguhnya ajaran Nabi tidak begitu. Bercanggah dengan ajaran Nabi. Nabi SAW ni sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata kepada Nabi, tidak kami utuskan kamu melainkan rahmat untuk sekalian alam. Dan Allah Ta'ala kata, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada semua dari kalangan kamu. Maknanya syariat Nabi ini untuk semua orang, tidak ada pun yang bersifat khusus untuk orang-orang tertentu. Awak je boleh amal, orang lain tak boleh, kena ambil ijazah dulu baru boleh amal. Itu tak ada. Ajaran Nabi SAW tidak bersifat begitu. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Lepas tu kadang-kadang kita kena hati-hati kalau bersifat eksklusif tu, dia hanya kumpulan-kumpulan tertentu, kita kena hati-hati. Malah dia kata ni orang awam tak boleh sampai level dia, level. Maka ini adalah indikator-indikator yang perlu kita berhati-hati dengan ajaran tersebut. Orang yang bila bawa ajaran Nabi, dia tak malu, dia tak akan sembunyi-sembunyi, dia akan ajak kalau boleh semua orang yang dengar suruh dia amalkan belaka. Bila kita ajar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau boleh semua orang kita nak suruh dia baca zikir tersebut. Kalau Nabi SAW ajak astaghfirullah wa atubu ilaih, kalau boleh semua orang kita nak suruh baca zikir yang Nabi ajar ni, tak terkecuali. Okey, baik, sambungan. Talbis iblis terhadap mereka terkait tempat. Mereka di sini siapa? Ahli sufi lah. Okay? Ahli sufi. Menurut pengarang buku kita ni. Tuan-tuan boleh rujuklah kitab ni, kitab Talbis Iblis. Saya baca, saya syarah dan kita cuba faham ibaratnya pengarang kita ni. Okey? Penulis berkata, terkait bangunan ribat. Ribat ni ialah tempat ibadatnya ahli sufi. Okey? Sekelompok ahli ibadah terdahulu telah menjadikannya sebagai tempat menyendiri untuk beribadah termasuk kaum sufi. Ribat ni dia macam mihrab, macam tempat khusus duduk je di situ.
Bukan masjid dia ni, tempat khusus untuk bersuluk, untuk buat ibadat situ. Dia panggil ribat. Okey. Jadi mereka ni mengkhususkan satu tempat untuk ibadat kaum mereka sendiri, tak bercampur dengan orang. Tak bercampur dengan orang lain, dan orang lain tak pergi tempat tu. Hanya puak-puak dia saja pergi. Okey. Jadi di mana talbisnya iblis? Perkara ribat ni betul ke tak betul? Ribat mengkhususkan tempat ibadat sehingga mereka bersuluk di situ, tak pergi solat tempat lain, tak pergi jemaah, tak pergi Jumaat, tak pergi, duduk beribadat di situ saja. Ataupun dalam ibadat-ibadat yang biasa, kalau Jumaat dia pergi atau dapat ibadat biasa, mereka memfokuskan diri mereka duduk di ribat mereka itu, tempat ibadat mereka. Okey, jawapan dia. Jika niat kaum sufi dalam melakukan ini benar, tetap saja mereka keliru kerana 6 alasan berikut. Makna jika niat mereka ni betul-betul nak buat ibadat, walaupun mereka niat betul nak buat ibadat di tempat ini, tapi mereka keliru dalam 6 alasan. 6 alasan. Alasan yang pertama, mereka melakukan bid'ah atas bangunan ini, dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah, padahal bangunan tempat ibadat kaum muslimin adalah masjid. Ribat ni masjid tak? Tak, tempat ibadat. Habis tu kenapa tak ibadat di masjid? Bukankah masjid itu adalah tempat yang dikhususkan untuk beribadat, salat 5 waktu dan seumpama dengannya zikir, baca Quran? Kan masjid dah ada, kenapa perlu kena ada tempat ibadat yang lain daripada masjid? Okey. Yang kedua, mereka membuat tandingan masjid sehingga akan mengurangi jemaah yang rutinnya ke masjid. Jadi bila dulu ada masjid, buat ribat pula. Ribat ni bukan masjid, tapi menyaingi masjid. Sehingga orang bila sepatutnya pergi ke masjid, tak pergi ke masjid, pergi ke ribat. Bila ribat, kuranglah jemaah masjid. Maka dia menandingi masjid. Dia menyaingi, membuat tandingan bagi masjid. Ini tak betul. Sepatutnya kita pakak imarahkan masjid, bukan membuat satu bentuk ibadat yang mengalihkan orang daripada masjid. Masjid tu tempat ibadat kita, jadi pakak pergi ramai-ramai di masjid lah, beribadat masjid. Salat berjamaah 5 waktu, salat qiyam waktu-waktu tertentu, salat sunat, baca Quran, zikir. Hidupkan rumah Allah dengan ibadah kepada Allah. Jangan duduk sibuk dia buat benda lain, akhir sekali rumah Allah tu tidak ada orang yang berkunjung. Setengah orang memang kita tengok gitu, dia lebih rela duduk di tempat-tempat ibadat khusus mereka tanpa menghadiri masjid-masjid yang utama. Okey. Yang ketiga, mereka menjadikan diri kehilangan keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid. Pergi ke ribat tak sama dengan pergi masjid. Pergi masjid lebih utama. Masjid ni fadilat dia melangkah satu kaki pun dia angkat satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Nak sampai ke masjid tu punyalah jauh berapa langkah kita dapat menuai pahala. Dan perkara ni tak akan berlaku pada ribat, tempat ibadat yang bukan masjid ni. Tidak akan berlaku. Kalau boleh, sebab tu kita suka sangat mengimarahkan masjid. Buat program aktiviti di masjid. Melainkan kalau masjid itu tak bagi, itu lain ceritalah. Okay. Tapi kalau masjid tak bagi sebab dia adalah amalan-amalan yang pelik, wajar. Mari duk bergendang dalam masjid, duk zikir menari dalam masjid, wajar masjid tak bagi. Tapi maknanya jangan sampai meninggal ke masjid, bererti dia kena tinggalkan amalan-amalan lain, datang ke masjid buat ibadat cara Islam sebagaimana yang Nabi SAW ajar. Boleh. Jadi ketiga dia keliru amalnya mana? Walaupun ribat tu cantik ke, indah ke, banyak orang duk berzikir, tapi tetap tidak boleh menyamai masjid kerana masjid ada pahala. Setiap langkah yang kita berjalan ke masjid akan ada pahala dia. Yang keempat, alasan mereka, alasan kenapa buat tempat ribat ni tak baik, kerana mereka menyerupai kaum Nasrani. Yakni kaum Nasrani mengasingkan diri di biara-biara. Dia ada tempat-tempat khusus bagi mereka, biara-biara tempat ibadat mereka, bersendiri di situ membuat ibadat. Dalam Islam tak ada perkara tersebut. Dalam Nasrani ada.
Dan yang kelima, mereka membujang padahal masih muda. Orang duduk di riba ni kebanyakannya membujang padahal masih muda, dan sebahagian besar dari mereka hakikatnya perlu menikah. Tapi oleh kerana terpengaruh dengan ajaran-ajaran macam ni, dia pun tak nak menikah dan duduk di ribat-ribat itu untuk buat amal ibadat. Sebaliknya Rasulullah mengajarkan yang lain daripada itu. Yang keenam, mereka membuat simbol yang mencirikan diri sendiri sebagai orang-orang yang zuhud, yakni agar mereka dikunjungi dan dimintai berkah oleh orang lain. Buat simbol-simbol pula untuk menunjukkan zuhud, padahal tak perlu. Okay? Tujuan mereka buat supaya mereka dikenali sebagai orang zuhud dan boleh diminta berkat. Demikian huraiannya kalau niat sufi ini benar. Sedangkan jika niat mereka tidak benar, berarti mereka membangun kedai-kedai alat muzik, penampungan untuk para pengangguran dan simbol bagi kezuhudan palsu. Kalau buat niat betul pun kita kata tak salah, apatah lagi kalau buat kerana dengan niat yang salah, lagilah salah, tak betul. Buktinya, dia kata, buktinya kami melihat majoriti sufi sekarang ini melepaskan diri dari kepenatan hidup di dalam ribat-ribat. Dia jadi tempat dia berehat. Sibuk makan, sibuk minum, sibuk menyanyi, sibuk menari di sana. Mereka meminta dunia kepada seorang zalim dan tidak sungkan menerima, yakni tidak segan menerima pemberian hasil dari pungutan liar. Dia nak buat ribat, orang mari, orang mana bagi dia kutip, buat ribat buat dia. Kadang-kadang dia tak sedar duit hak dia dapat tu datang daripada mana, tak tahu. Bahkan sebahagian besar ribat tersebut dibangun atau didanai oleh orang-orang zalim dengan harta yang kotor. Kadang-kadang hak dia bangun tu dengan duit kotor. Ini kita minta berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi hati-hati nak buat ribat ni, hati-hati. Jangan terima duit yang kotor. Okey, kata jadi dia panggil tempat money laundering, dia panggil. Money laundering, nak buat apa dia kaya kata. Duit dia ni banyak yang tak legal. Macam mana dia nak melegalkan duit dia? Kita bagilah kepada orang-orang ustaz-ustaz yang nak buat tu rumah-rumah ibadat ke apa semua. Buat, lepas tu macam-macam lah usaha dia di belakang tabir tu. Akhir sekali dia dibina dengan harta yang kotor. Jadi kena hati-hati. Iblis mengelabui mereka dengan mengutarakan harta yang kalian terima adalah rezeki. Maka itu buanglah jauh-jauh sifat warak dari peribadi kalian. Orang nak bagi kat kita rezeki je tu. Jangan nak fikir banyak-banyak. Buanglah sifat-sifat warak tu jauh-jauh. Kita nak buat sekolah ni, kita nak buat riba ni macam-macam. Boleh dengan duit-duit begitu. Padahal orang tu nak cuci. Cuci daripada yang kotor. Kalau nak bagi sedekah sungguh daripada yang harta yang sudah halal, alhamdulillah. Tujuan mereka, utama mereka adalah memenuhi keperluan dapur serta menyediakan makan minum. Jika demikian, di manakah rasa lapar Bishr? Di manakah sifat warak Sarri As-Saqati? Dan di manakah kesungguhan Al-Junaid? Sebahagian besar dari waktu kaum ini dihabiskan untuk bersenda gurau dan mengunjungi pencinta-pencinta dunia. Andai pun di antara mereka ada yang beruntung, dia akan memasukkan kepalanya ke dalam jubah wul sehingga ke sukurjur tubuhnya tertutup rapat nuansa hitam. Lantas dia berkata, hatiku bercerita kepadaku dari Rabbku. Aku pernah mendengar ada seorang membaca Al-Quran di ribat, lalu kaum sufi melarang. Pernah mendengar sekelompok orang membaca hadis di ribat, lalu mereka berkata lantang terhadapnya, ini bukan tempatnya. Sehingga akhirnya tempat ibadat dia tu hanya boleh baca zikir dia je. Orang pergi baca Quran pun dia tak benar. Macam mana? Ni orang baca Quran pun dia tak benar, dia anggap semua tu adalah untuk zikir-zikir dia sahaja. Ini adalah tipu daya iblis. Padahal zikir dia tu pun tidak bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Tapi dia dok galik sibuk dengan zikir-zikir pokok dia, sehingga apa yang kita baca dari zikir Al-Quran tu dianggap remeh dan tidak layak untuk dibacakan di tempat dia. Kena hati-hati yang tu. Wallahul muwaffiq.
Okey, jadi itu talbis iblis. Tentang apa? Tentang ribat, tempat ibadatnya ahli sufi. Kita orang Islam, tempat ibadat kita apa? Masjid. Kalau masjid pun tak pergi, ribat pun tak ada, tu jangan sembang lah tuan-tuan. Kalau masjid tak boleh pergi, okeylah kita kata masjid saya tak larat dah bagi masjid gini. Boleh kira lagi. Jangan dia ni larat tapi tak pergi masjid, pergi tempat lain, buat ribat pula semua. Usaha yang dia patut habiskan kerana Allah, okey? Usaha yang dia patut habiskan kerana Allah, buat kerana benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian talbis iblis terhadap mereka terkait sikap meninggalkan harta benda. Iblis melancarkan talbisnya kepada para sufi generasi pertama yang tulus menjalani kehidupan dengan zuhud, dengan cara memperlihatkan aib harta kepada mereka dan menakut-nakuti mereka terhadap keburukannya. Alhasil, mereka meninggalkan seluruh harta benda, lantas mereka memilih hidup dalam keadaan fakir. Dulu generasi-generasi sufi yang pertama, iblis mari kata harta ni tak baik ni. Harta ni aib, harta ni kotor, harta ni macam-macam. Sehingga akhirnya generasi dulu meninggalkan seluruh harta benda dan mereka memilih untuk hidup dalam keadaan fakir. Okey? Maksud hati memang baik, namun tindakan demikian itu keliru kerana minimumnya ilmu mereka. Maksud tu comel dah nak meninggalkan dunia. Tapi betul ke tindakan yang mereka buat? Okey? Itu dulu. Sementara saat ini, iblis tidak perlu lagi bersusah payah mentalbis seperti itu. Kerana ketika ada sufi yang diberi harta, harta tersebut dia gunakan secara boros dan sia-sia. Oh, dulu orang sufi ni ditipu siapa pekat tak nak kepada harta. Sibuk je dengan urusan. Mereka akhirnya meninggalkan dunia secara total. Sekarang ni iblis tak perlu lagi. Tak perlu tipu lagu tu. Pasal apa? Dia gaya kepada ahli sufi terima harta dan mereka boros dalam menggunakannya. Jadi kita balik pula. Aku tidak mencela orang yang mempraktikkan hal ini selama memang dia mempunyai persediaan yang cukup untuk memenuhi keperluan peribadi. Atau jika dia mempunyai keahlian yang memadai sehingga tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Atau harta yang ditinggalkan itu diperoleh dari jalur syubhah sehingga dia menginfakkannya. Permasalahan intinya ialah ketika yang bersangkutan meninggalkan semua harta halal. Masalah dia sebenarnya apa? Masalahnya dia meninggalkan semua harta halal, melunaskan apa yang menjadi kewajipan orang lain sehingga membuat keluarganya miskin. Punyalah zuhud, tinggalkan semua harta. Tolong pula orang lain yang tak ada sangkut paut, diri sendiri papa ke dana. Maka mau tidak mau dia harus mengharap kebaikan dan sedekah orang lain. Siapa perikat nak makan ahli keluarga sendiri pun kena minta sedekah daripada orang lain. Atau menerima pemberian orang zalim dan pemilik harta syubhat. Siapa perikat nak makan terpaksa terima pemberian orang zalim ataupun terima pemberian dari para pemilik harta yang syubhat. Inilah tindakan yang tercela atau terlarang. Patutnya kalau dia takut kepada benda-benda syubhat pada harta dia, dia juga takut pada syubhat pada harta orang lain. Ni tak bila dia sedekah sampai pergi ke ahli keluarga sendiri fakir, terpaksa minta derma dengan orang lain, bila orang lain bagi dia pun tak tahu harta dia tu suci setara mana. Dan ini adalah tindakan yang tercela. Aku tidak hairan apabila orang-orang zuhud berbuat hal seperti ini kerana kedangkalan ilmu yang mereka miliki. Tetapi yang membuat aku hairan adalah tatkala tindakan seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan berilmu. Mereka bahkan mendorong lagi memerintahkan hal itu meskipun dia bertentangan dengan akal dan syariat. Kalau orang jahil buat lagu tu boleh kira, tapi yang paling heran orang-orang yang berakal, orang-orang cerdik, turut sama mengamalkan apa yang dikatakan itu. Apa dia? Meninggalkan harta secara total
sehingga ahli diri sendiri nak makan pun tak ada, ahli keluarga pun nak makan sehingga terpaksa mengemis, minta-minta kepada orang lain. Jadi perkara tersebut bertentanganlah dengan akal dan syariat. Ada harta kita guna, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nabi SAW kata, kamu tinggalkan anak isteri dalam keadaan berharta, lebih baik daripada dia ni duduk meminta-minta. Dan kita ada pun baca baru ni hari Khamis tentang larangan meminta-minta dalam agama. Larangan kita meminta-minta dalam agama. Jadi justru bagaimana orang tu meninggalkan harta yang dia ada bagi kepada orang lain sehingga meninggalkan keutamaan keluarga dia sendiri. Sampai-sampai di keluarga dia nak makan pun tak ada kerana habis dah bagi kepada orang lain. Baik. Al-Harith Al-Muhasibi menukilkan penjelasan panjang lebar terkait persoalan ini. Pernyataan ini diperkuat dan dipopularkan Abu Hamid Al-Ghazali. Bagiku Al-Harith lebih boleh diterima alasannya dari Abu Hamid sebab Abu Hamid lebih mengerti. Namun kerana dia memiliki atau memasuki dunia tasawuf, mau tidak mau harus membela dunia yang dia masuki. Okey. Kata sepatutnya Abu Hamid lebih mengerti, lebih fahamlah sebab dia orang alim. Tapi oleh kerana dia dah masuk dalam dunia tasawuf, mau tak mau dia kena membela lah dunia tasawuf dia tu. Okey. Padahal sepatutnya dia faham macam mana syariatnya Nabi SAW. Ini penulis kita katalah. Okay. Adapun kita ni, kita membaca tulisannya dan berusaha memahaminya. Kritik terhadap sikap mereka yang meninggalkan harta benda. Jadi semua sufi ni bila dapat harta dia tak simpan, dia tak ada istilah dia untuk simpan harta ni. Okey. Jadi apa bantahan dan kritikan terhadap sikap mereka yang meninggalkan harta benda secara total seperti mana orang-orang ni? Bantahan terhadap pernyataan di atas ditinjau dari beberapa sisi. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, ihwal kemuliaan harta. Sesungguhnya Allah telah mengangkat kedudukannya dan memerintahkan agar manusia menjaga kerana Allah menjadikannya sebagai tonggak penyangga kehidupan umat manusia yang mulia. Sehingga harta pun ikut mulia. Sehingga Allah Ta'ala kata, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Dan janganlah engkau serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga harta. Kalau harta tu betul-betul tak baik, maka takkan harta diperintahkan oleh Allah untuk dijaga sedemikian rupa. Maknanya ada kebaikan yang ada pada harta ni. Bukan semuanya orang panggil tidak bernilai langsung, tidak. Ada sudut-sudut yang harta ni Allah Ta'ala suruh kita jaga. Seperti harta anak yatim, kita boleh infak, bayar zakat dan seumpama dengannya. Okey, Allah pun melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak mengerti. Kerana kemuliaan harta tu sehingga Allah tak bagi kita serahkan kepada orang bodoh dan Allah tak bagi serahkan kepada orang yang tidak mengerti pengurusan harta. Allah Ta'ala kata, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, yakni pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Jadi jelas dalam ayat ni Allah Ta'ala ni memuliakan harta dari sudut apa? Mesti diserahkan kepada pihak yang berkelayakan atau sepatutnya. Ini ada kelayakan, maknanya itu adalah keutamaan jugalah dari sudut harta. Kalau tidak Allah Ta'ala tak suruh jaga langsung. Tak ada harta yang menyebabkan kebaikan dan ada banyak juga harta yang menyebabkan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan kebaikan kepada pemiliknya. Diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melarang menyia-nyiakan harta. Ni dalam agama pun Islam larang. Nabi larang kita menyia-nyiakan harta. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad, la'an tatruka warathataka aghniya'a khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas.
Sungguh bahawa kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin papa. Dan sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Okay, Nabi SAW juga pernah bersabda, ma nafa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang memberi manfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Maknanya di sini, Abu Bakar ada harta dan Nabi mengambil manfaat daripada harta. Bukanlah bererti kita ni tengok harta tu seolah-olah benda ni najis. Tak. Seolah-olah dibangkai terus. Harta ni akan jadi bangkai bila kita tak guna dia pada jalan yang sepatutnya. Kita tak guna dia seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rosaklah. Sebaliknya kalau kita guna dia untuk perkara-perkara yang bermanfaat seperti Abu Bakar membelanjakan hartanya pada jalan Allah, maka harta-harta itu memberikan kebaikan dan manfaat untuk dia. Baik, dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepadaku untuk menyampaikan pesan. Pesannya, ambillah pakaian dan senjatamu, lalu datanglah kepadaku. Aku pun kemudian mendatangi baginda. Lalu baginda berkata, aku ingin mengutusmu untuk boleh memimpin pasukan, sehingga Allah menyelamatkan kamu, memberimu harta rampasan perang, dan memberimu keinginan yang baik terhadap harta. Aku berkata, kata Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan kerana harta, tapi kerana kecintaan akan Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Jadi Nabi memberikan kebaikan pada harta bila berada di tangan orang yang soleh yang tahu menggunakan harta mereka. Orang kaya diinfak. Itu kita kan ada sekolah. Sekolah kita tengah minta bantuan, tak habis lagi tuan-tuan. Banyak lagi sebenarnya kita minta, kita mohon dan kita perlu. Kita perlu kepada bantuan daripada saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan untuk menyempurnakan pembinaan bangunan sekolah tahfiz kita. Jadi kalau ada harta, kita gunakan harta tu untuk infak pada jalan Allah. Baiklah. Kalau tak ada harta, tak boleh juga. Hari ni kita duduk lebih macam mana sekolah Cina lebih besar daripada sekolah. Harta dia bagi ke sekolah, harta kita dia bagi mana, kita bagi mana. Sebab tu kita boleh pemusatan, kalau boleh mengembeling tenaga semua ni untuk mengawal, untuk memanfaatkan harta-harta umat Islam. Biar harta mereka memberi kebaikan kepada agama. Kita pula pemurah, alhamdulillah pemurah orang kita. Baik. Jadi Nabi SAW kata harta yang baik berada pada milik adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Orang soleh ni dia tak guna harta dia kuat-kuat. Dia akan guna harta dia untuk kebaikan, insya-Allah. Penulis berkata hadis-hadis ini dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih. Hadis ini bertolak belakang dengan keyakinan kaum sufi yang menyatakan bahawa memperbanyakkan harta itu ibarat tirai penutup dari cahaya Allah sekaligus hukuman. Sedangkan menyimpan harta itu bererti tidak bersikap tawakal. Sehingga orang sufi kata apa? Siapa yang memperbanyakkan harta tu ibarat dia tirai yang menutup dari cahaya Allah. Karena kalau dia banyak harta, hati dia akan tertutup dari cahaya Allah. Dan dia juga kata, menyimpan harta itu bererti tidak bersikap tawakal, bersikap tidak bertawakal. Jadi jawapannya tidak dapat dimungkiri bahawa fitnah harta memang kita khawatir. Memang dikhawatirkan. Sehingga tidak sikit orang yang meninggalkannya kerana takut akan terkena fitnahnya. Fitnah harta ni jangan main-main. Kita rasa kita kuat bila dia mari, Allahu Akbar. Kecuali orang yang diberi kekuatan oleh Allah. Jangan hati-hati dengan fitnah harta ni. Kita sangka kita kuat padahal Allah tak bagi lagi kat kita. Kalau Allah bagi kat kita, sasau juga. Semoga Allah Ta'ala jaga kita lah. Baik. Lagipun pula,
mengumpulkan harta melalui cara yang halal sulit dilakukan. Lagi pula sulit laku. Pun selamatnya hati dari godaan harta hampir dibilang mustahil. Bahayanya fitnah harta ni. Sibuknya hati kerana urusan akhirat, saat banyaknya harta merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Kalau dah sibuk dengan urusan dunia, nak pergi sibukkan diri dengan urusan akhirat, sulit. Susah untuk berlaku. Itulah kenapa fitnah harta begitu dikhawatirkan. Adapun usaha untuk mendapatkan harta, apabila seseorang berusaha hanya untuk mendapatkan bekal yang sekadarnya dari jalan hal ini, maka ia sebuah keharusan. Kita jangan menolak perlunya, pentingnya cari harta ni, kena cari, memang keharusan untuk mendapatkan bekal yang sekadarnya untuk kita hidup. Namun apabila dia berniat mengumpulkan dan menumpukkan harta dari jalan yang benar-benar halal, perlu diperhatikan terlebih dahulu motivasinya. Kalau dia memang berniat untuk membanggakan harta, sungguh niat ini adalah niat yang paling buruk. Sedangkan jika dia berniat untuk menjaga diri dan keluarga, serta menyimpan sebahagian harta itu untuk hal-hal yang tidak terduga atau keadaan darurat, macam Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni kalau dapat harta banyak dinar pun, beratus beribu dinar pun, Nabi akan bagi-bagi sehingga tidak tinggal bagi Nabi kecuali untuk makan dan juga urusan bayar hutang baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau orang panggil kalau dia ada niat simpan harta tu kerana mikir sebab darurat, kelapangan nak bagi kepada orang lain, beri cukupan kepada fakir miskin, dan dia nak buat baik kepada manusia, kalau begitu tak apa. Okay? Mengumpulkan harta dengan niat demikian lebih baik daripada mengerjakan beberapa amal ketaatan. Sehingga kalau kena cara bekerja dengan niat mencari harta yang halal untuk diinfakkan kepada ahli keluarga, itu jadi amal soleh yang sangat-sangat besar, termasuk dalam ketaatan. Okay? Termasuk dari amal ketaatan bila kita bekerja untuk sara keluarga. Bagi kita ni ibadat kan, kita bincang sebelum daripada ni ada dua kategori. Ingat tak? Ibadat yang pertama, ibadat yang semata-mata ibadat. Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Kerana ibadat semata-mata. Ibadat yang kedua adalah ibadat ghairu mahdha, ibadat tidak semata-mata ibadat. Kita bekerja, kita berniaga, kita buat, tapi apabila diniatkan kerana Allah untuk cari rezeki yang halal bersama keluarga, maka dia jadi juga ibadat. Dia jadi juga ibadat. So ibadat yang ada dua ni, sebab tu dalam sudut harta pun lagu tu juga. Kalau dia gigih cari rezeki, cari harta untuk tujuan infak, untuk tujuan sara keluarga dan sebagainya, maka insya-Allah kerja dia mencari harta itu merupakan ibadah kepada Allah. Jangan tertipulah. Jadi nombor satu adalah kefahaman kita. Nombor satu adalah kefahaman kita dalam masalah tersebut. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Niat para sahabat mengumpulkan harta lurus kerana tujuannya baik dan mulia. Kerana tujuannya baik dan mulia, mereka pun gigih mencari harta dan memohon supaya harta yang diperolehi terus bertambah olehnya. Yang ni para sahabat pun sibuk cari harta, tapi bukan dengan sifat yang mana mereka tertipu dengan harta itu. Jadi sufi macam mana? Sufi tolak tu harta. Dan dia anggap perkara tersebut baik. Kita kata baik macam mana? Sahabat Nabi pun cari rezeki. Sahabat Nabi pun cari harta. Tapi tujuan dia cari harta untuk kebaikan lah, bukan untuk. Jadi kalau seorang sufi kata kita tolak tu harta, ada sampai pekat pergi ke mana-mana pun, pergi musafir ke mana, tak tinggal harta untuk ahli keluarga. Tak apa, tawakal ala Allah. Itu bukan ahli ibadat yang sebenar-benarnya. Mesti ada orang panggil berapa banyak yang kita tinggalkan untuk ahli keluarga, persediaan kita dan sebagainya. Hatta bila kita cari rezeki untuk memberi suapan yang halal kepada ahli keluarga, itu bernilai ibadat. Berbeza ahli sufi, dia duduk je dalam ribak dia, duduk amam zikir persis macam dia kata tadi rahib Kristian dalam tempat ibadat, ataupun sebahagian daripada ahli-ahli ibadat dalam agama-agama lain yang mengasingkan diri terus daripada pekerjaan
sehingga mereka sibuk semata-mata dengan ibadat. Okey? Tak. Jadi ahli Islam tidak menolak pekerjaan. Islam tidak menolak secara total dunia. Tapi dia menolak dunia yang digunakan secara batil, secara tidak benar. Jadi bercanggah dengan golongan Sufi ni menolak terus dunia. Sampai peringkat dunia ni pada dia tak ada nilai langsung. Sedangkan kita tahu kalau dia digunakan pada benda yang baik, insya-Allah ada pahala. Okey. Penulis berkata, yang lebih jelas dari sikap di atas, yakni menginginkan tambahan harta, ialah sikap Yaqub ketika mendengar anak-anaknya berkata, wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Yakni Yaqub condong menginginkan tambahan bahagian jatah, yakni bahagian makanan itu, sehingga dia pun mengirimkan anaknya Bunyamin bersama dengan anak-anaknya yang lain. Jadi maknanya tak adalah kata Nabi Yaqub ni bila nak dapat harta, tak payahlah. Tak, dia bila ada makanan yang nak dibagi, dia nak makanan tersebut untuk tanggung anak-anak dan keluarga dia. Sanggup dia hantar Bunyamin pergi untuk mendapatkan makanan tersebut. Ini antara usaha dia. Nabi Shu'aib juga mengharapkan mendapat tambahan atas apa yang telah diperolehinya, iaitu daripada khidmatnya Nabi Musa. Nabi Musa dikata kepada dia, fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kamu tambah lagi 10 tahun, cukup 10 tahun, maka itu adalah kebaikan. Maknanya dia nak, kalau boleh upah kepada dia tu, kebaikan yang datang kepada dia ni, dia nak. Nabi Ayub AS, manakala dia sembuh, dia dihujani belalang emas, sehingga dia bergegas menciduk belalang emas tersebut dengan tangan, lantas memasukkannya dalam lipatan baju. Dengan semangat dia mengambil sehingga beroleh banyak, sampai dikatakan kepadanya, apakah kamu belum puas? Nabi Ayub menjawab, wahai Allah, siapakah gerangan yang boleh puas dengan kurniaanmu? Jadi sifat-sifat macam ni menunjukkan niat kepada harta, nak kepada harta tu sudah tertanam dalam watak dasar manusia. Berkehendak tu ada. Cumanya kita kena jadikan niat tu kena channel kepada arah yang baik. Jangan kita menolak harta secara total. Orang Sufi menolak harta secara total. Kita tak tolak secara total kerana Islam mengajarkan kita keperluan harta. Dan harta bila digunakan dengan cara yang betul dan baik, dia akan menjadi jariah kita di alam akhirat nanti. Okay? Kita dengan harta boleh bayar zakat, boleh sedekah, boleh tajar orang belajar, boleh buat bangunan, boleh buat masjid, boleh buat macam-macam infak, boleh buat jihad fi sabilillah. Semua ni channel-channel harta. Kalau kita daripada asal lagi tolak harta, macam mana kita nak bayar zakat? Macam mana kita nak bina masjid? Macam mana kita nak sara keluarga? Macam mana ibadat yang Allah Ta'ala wajibkan apabila seorang tu ada harta? Jadi maknanya bukan Islam menolak harta secara total, sebaliknya Islam melarang manusia menyalahgunakan harta. Bercanggah dengan fahaman Sufi, bercanggah. Sufi anggap apa? Harta ni dulu lagi kita tak pakai. Secara total. Biarlah dia ni makan pun tak apalah, dapat daripada sedekah-sedekah orang. Dia duduk bermunajat di tempat ribat dia, buat ibadat tak keluar bekerja. Sampai peringkat kalau makan apa yang ada je. Tak nak kerja. Pasal apa? Sebab nak sibuk dengan ibadat. Itu fahaman yang bercanggah dengan fahaman Islam yang sebenar. Boleh faham? Okey. Adapun pernyataan Al-Muhasibi, hal itu merupakan kekeliruan yang mencerminkan sedikitnya ilmu agama. Al-Muhasibi menyebutkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla melarang para hamba-Nya menumpuk-numpukkan harta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menumpuk-numpukkan harta secara mutlak. Sungguh ini mustahil. Pasalnya yang dilarang hanyalah menumpuk-numpuk harta benda dengan niat yang tidak baik, atau mengumpulkan harta melalui jalan yang tidak halal.
Dia kata tu Nabi SAW perlu larang kita kumpulkan harta. Nabi larang kumpul harta dengan jalan yang tidak halal. Atau kumpulkan harta dengan niat yang tidak baik. Tak nak keluar zakat, tak nak keluar, tak nak belanja, tak nak cukupkan harta sangat banyak. Okey, sebagaimana pernyataan Al-Muhasibi, meninggalkan harta yang halal lebih baik daripada mengumpulkannya. Ini syubhah dia nah, kekeliruan dia, yang mana inilah yang disebut sebagai daripada talbis iblis. Iblis kata kita tinggalkan harta yang halal lebih baik daripada kita mengumpulkannya. Ini tidak benar. Yang benar ialah apabila niat mengumpulkan harta itu benar, maka mengumpulkannya lebih niscaya lebih baik. Kalau kita ada niat yang baik dengan harta, kumpulkanlah harta. Kita kata niat aku untuk wakaf masjid. Kita pun buat kerja-kerja, kumpul-kumpul harta sehingga dapat duit untuk bina masjid. Kita bina masjid. Alhamdulillah, kebaikan yang besar. Kita kumpulkan harta untuk tajuk anak yatim belajar. Kita kumpul, dapat seorang anak yatim, kita belanjakan dia untuk. Alhamdulillah. Kita kumpul harta untuk tajuk orang buka puasa. Kita kumpul duit, ada boleh buat gerai buka puasa. Alhamdulillah. Ini semua benda baik dengan harta yang kita lakukan. Okey? Ulama tidak berbeza pendapat dalam hal ini. Demikian pandangan para fuqaha. Saya amat hairan kepada Abu Hamid yang diam saja dan tidak komentar sedikit pun terkait hal ini. Bahkan dia malahan membela riwayat yang disebut Al-Muhasibi. Juga bagaimana bisa boleh Abu Hamid mengutarakan bahawa ketiadaan harta lebih baik daripada keberadaannya meski dialokasikan untuk berbagai kebajikan. Jadi kata-kata, kalau tak ada harta, lebih baik daripada ada harta. Walaupun harta tu digunakan untuk kebaikan. Itu lain. Agama tidak mengatakan begitu. Andai Abu Hamid menunjukkan ijma' tidak sepakat dengan itu, tentu boleh dibenarkan. Namun tasawuf yang dia anut berbeza dengan fatwa yang dia sampaikan. Kadang-kadang bila orang tu dia belajar, tapi anutan dia terhadap tasawuf tu sehingga menyebabkan dia tak nak mengakui kesalahan yang ada dalam tasawuf tersebut. Sebab pada dia apa yang ada dalam tasawuf itu disiplinnya berbeza dengan disiplin syariat biasa. Yang tu menyebabkan dia duduk kona. Padahal di sisi agama sebenarnya tak ada beza. Apa yang ada di sisi tasawuf itulah yang sebenarnya ada dalam syariat. Dan apa yang ada dalam syariat itulah yang patut ada dalam tasawuf. Kerana tidak ada jalan menyucikan diri lebih baik daripada jalan mengabdikan diri mengikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sementara tentang perkataan Al-Muhasibi, murid harus melepaskan diri dari segala ikatan dengan harta. Seperti mana yang kami jelaskan di atas. Muhasibi kata seorang murid mesti melepaskan diri dari segala ikatan dengan harta. Melepaskan diri dari segala ikatan dengan harta. Mana tak boleh ada seorang murid yang ambil jalan tasawuf ni tidak boleh ada keterikatan dengan sebarang harta. Heran jugalah. Ni sufi zaman dulu lah. Sufi zaman sekarang ni memang lain. Sufi zaman sekarang ni mungkin mewah dia. Pakai kereta pun mewah, bangunan pun indah, pakaian pun mahal. Orang duk jamu banyak kat dia kan. Baik. Jadi itu berbeza pula. Macam mana? Itu kembali kepada asal kita sebut tadi. Kadang-kadang mereka ni menerima saja apa yang diberikan kepada mereka sehingga akhirnya mereka tidak membezakan antara yang benar ataupun yang juga salah, ataupun mereka ada syubhat yang timbul daripada perkara-perkara tersebut. Okey, seperti yang kami jelaskan di atas, jika hartanya haram dan mengandungi syubhat atau yang bersangkutan merasa cukup dengan rezeki yang terbatas atau dia mahu bekerja, maka sah-sah saja dia melepaskan harta peribadi. Jikalau keadaannya tidak demikian, maka tidak ada alasan bagi seorang meninggalkan harta. Jadi kalau ada nak tinggalkan harta sebab harta haram, harta syubhat, okey, ada alasan. Okey, ataupun dia tinggalkan harta sebab dia rasa rezeki aku dah banyak ni cukup dah.
Okey. Itu kita boleh terima. Okey. Apa-apa pun tak kerja. Aku sebenarnya duit aku banyak dah. Aku pada guna hak ni atau kerja sikit-sikit dapat dah ni, cukup dah untuk aku makan dan sebagainya, keperluan ahli keluarga, alhamdulillah. Yang tu kita terima, boleh. Tetapi jikalau keadaannya tidak demikian, dia tak kerja, tak ada duit, merempat, minta sedekah je dengan orang, ahli keluarga pun terabai kerana dia sifat meninggalkan. Kalau alasannya begitu, mana tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan harta. Dia kena kerja, kena cari rezeki, kena cari harta untuk sara hidup dia. Okey? Sebab agama kita suruh lagu tu. Nabi SAW melarang kita dari mana minta-minta. Dalam hadis sebut, siapa yang meminta-minta akhirat nanti, bangkit hari akhirat, wajah dia ni tak ada daging yang melekat dekat wajah dia ni. Kalau dia ni meminta-minta di dunia dia, Nabi tak bagi meminta-minta. Lebih baik orang tu kumpul kayu api, pergi jual kat pasar, dapat hari rezeki, lebih baik daripada dia duduk meminta-minta dengan manusia. Maknanya Islam, Nabi SAW suruh kita cari rezeki, cari harta untuk kita sara keluarga kita. Banyak sikit itu terpulang. Tapi yang penting, kalau dapat banyak guna untuk jalan Allah, alhamdulillah. Untuk infak, untuk zakat dan sebagainya, alhamdulillah. Islam tidak menolak harta secara total. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita berhenti setakat tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang talbis iblis terhadap orang sufi berkaitan dengan harta. Ambil je lah jalan Nabi. Jalan Nabi macam mana? Kita kerja tu ada pahala, insya-Allah. Dapat gaji tu, alhamdulillah. Kita balik ke anak isteri kita. Suapan yang kita buat dalam anak isteri, insya-Allah dapat pahala kat kita. Insya-Allah, insya-Allah. Okey? Jadi sebenarnya tidak jauh beza antara orang bekerja di pejabat dengan duduk iktikaf di masjid kalau niat dia betul. Orang bekerja kerana Allah nak cari rezeki untuk sara keluarga, insya-Allah dia bernilai ibadat. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, itulah sahaja yang dapat kita kongsikan, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah pada sesi kali ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi yang seterusnya, masih lagi membincangkan tentang macam mana kita nak menyelamatkan diri kita dari tipu daya iblis yang mana menyebarkan kesesatan dalam pakaian agama dan juga kebaikan. Okey, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.